Salam sejahtera kepada Puan Tanis dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kita akan membincangkan tema 14, iaitu Sihat dan Bersih Pilihanku. Ahli-ahli dalam kumpulan 2 ialah saya, Shi Kai, Enni, Sandy, Ziling, Winyan, Amberlin, dan Shen Li. Topik pertama yang akan dibincangkan ialah pendermaan organ. Apakah pendermaan organ? Pendermaan organ ialah proses mendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk tujuan pemindahan selepas penderma meninggal dunia. Pemindahan organ adalah suatu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ atau tisu yang berfungsi dengan lebih memuaskan daripada seseorang penderma yang telah meninggal dunia. Tujuan pendermaan organ adalah supaya kehidupan penerima organ atau tisu itu akan menjadi lebih selesa dan sempurna. Selain itu, nyawa orang akan terselamat. Siapakah yang layak menjadi penderma? Sesiapa sahaja, sama ada tua ataupun muda, boleh mendaftar sebagai penderma organ dan tisu. Walau bagaimanapun, mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga terlebih dahulu. Sesiapa boleh mendaftar menjadi pengikrar penderma organ dan tisu, kecuali mereka yang menghidap penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis B dan C, dan juga sifilis. Kemudian, marilah kita mempelajari apakah organ-organ yang boleh didermakan. Organ-organ yang boleh didermakan termasuklah buah pinggang, paru-paru, hebar, pankreas, usus, dan jantung. Topik yang seterusnya ialah penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria dari genus Leptospira. Apakah faktor-faktor risiko menjangkiti penyakit leptospirosis? Faktor risiko pertama ialah terdedah di tempat yang banjir di mana air kencing tikus tercemar di dalamnya. Bakteria kemudian menjangkiti aliran darah manusia melalui kulit yang luka, masuk dalam mata, hidung atau mulut. Faktor risiko kedua ialah aktiviti rekreasi dalam air seperti berenang dan berkayak di kawasan panas. Faktor risiko ketiga ialah melakukan pekerjaan yang terdedah kepada panas. Contohnya petani, doktor haiwan, pekerja rumah penyembelihan, penternak, pemotong kayu, pekerja sistem pembentukan pesawat dan anggota tentera. Kemudian, mari kita mempelajari tanda-tanda penyakit leptospirosis. Tanda-tanda penyakit leptospirosis ialah demam, sakit kepala, batuk tidak berkahak, cirit-birit, sakit otot dan sakit tulang. Selain itu, tanda-tanda lain tersebut akan muncul dalam masa pengalaman di antara 2 hingga 26 hari, anggaran 10 hari. Tanda-tanda tersebut akan bermula dengan demam, menggigil dan sakit anggota tubuh. Seterusnya, loyak, muntah, sakit sendi dan sakit tegak. Pesakit mungkin mengalami pembesaran limpa atau hati, bengkak salur kelenjar, sakit tegak, kekerasan otot, perubahan bunyi pada peparu atau ram. Apakah rawatan penyakit leptospirosis? Antibiotik seperti penisilin dan doxycycline disyorkan untuk rawatan pesakit leptospirosis. Doktor juga akan mengesyorkan ubat ibuprofen untuk demam dan sakit otot. Penjagaan sokongan diperlukan bagi kes yang rumit dan bermasalah. Selain itu, sesetengah pesakit leptospirosis mungkin memerlukan antibiotik intravena dan kemasukan ke hospital untuk mendapat rawatan dehidrasi sekiranya jangkitan menjadi semakin teruk.
Bagaimanakah kita mencegah diri daripada penyakit leptospirosis? Antara pencegahan penyakit leptospirosis ialah kita haruslah mengelakkan diri berkunjung ke kawasan yang ada air bertakung. Selain itu, kita mestilah menyimpan makanan atau minuman dengan baik agar tidak dicemari. Kita juga haruslah mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Seterusnya, kita haruslah membersihkan diri selepas melakukan aktiviti luar seperti berkebun dan apa jua aktiviti yang terbuka. Akhir sekali, kita tidak boleh bersentuhan dengan haiwan yang berpotensi tinggi dengan penyakit leptospirosis. Contohnya tikus. Topik yang seterusnya ialah kemarahan. Apakah itu marah? Marah adalah sejenis emosi semula jadi yang biasanya bersifat negatif. Kebiasaan punca kemarahan ialah dicederakan, ditipu, tidak boleh mengawal dan keadaan tertekan dan tuntutan di luar kemampuan. Apa yang berlaku apabila anda marah? Salah satu ialah degupan jantung akan meningkat. Selain itu, tekanan darah juga akan meningkat. Akhir sekali, pernafasan akan menjadi cepat dan pendek. Anda merasa marah apabila tidak dapat mengawal atau mengubah sesuatu yang anda benci. Perasaan benci mengakibatkan keresahan dan ini merupakan perasaan marah yang sederhana. Sebagai contoh, anda seorang murid hadir lewat ke sekolah sudah amat meresahkan dan membimbangkan. Apatah lagi terkandas di dalam kesesakan jalan raya yang menyebabkan kelewatan hadir di sekolah akan menambahkan lagi tahap kemarahan. Anda perlu mengawal perasaan marah kerana apabila perasaan marah tidak diuruskan dengan sewajarnya, seseorang boleh mengalami kecederaan secara fizikal dan emosi akibat tindak balas orang lain. Terdapat 3 cara untuk menangani kemarahan, iaitu meluahkannya, menahannya, dan menenangkan diri. Bagaimana anda meluahkannya? Untuk melakukannya, anda perlu tahu bagaimana cara untuk meluahkan apa yang anda rasa sejelasnya, apa kehendak anda, dan bagaimana untuk memenuhi tanpa mencederakan orang lain. Seterusnya adalah bagaimana anda menahannya. Anda boleh menahan kemarahan anda dengan tidak memikirkan perkara berkaitan dan berfikir positif terhadap hal lain. Tujuannya adalah untuk mengubahkan perasaan marah anda kepada perilaku anda yang lebih membina. Di samping itu, bagaimana untuk menenangkan diri anda? Anda boleh perlahankan atau hentikan pergerakan anda supaya kadar degupan jantung anda dapat diturunkan. Selain itu, anda boleh fokus kepada pemikiran yang positif. Akhir sekali, anda boleh beralih dari persekitaran dan sumber yang menyumbang kepada perasaan marah anda. Akhirnya, apakah yang boleh anda lakukan untuk mencegah daripada marah? Yang terutamanya, anda perlu kenali diri anda. Anda boleh buat catatan pemantauan dalam buku mengenai bila dan bagaimana anda dilanda perasaan marah dan cara anda mengatasinya. Topik yang akhir sekali ialah penjagaan kulit. Apakah penjagaan kulit? Penjagaan kulit adalah pelbagai amalan yang menyokong integriti kulit, meningkatkan penampilannya dan melegakan keadaan kulit. Bagaimanakah anda boleh menjaga kulit? Anda boleh menggunakan krim pelindung matahari semasa atau melakukan aktiviti luar seperti bersukan atau beriadah. Seterusnya, anda boleh melakukan senaman yang adalah baik untuk kesihatan kulit kerana ini boleh menyebabkan perjalanan darah berjalan dengan lebih lancar ke seluruh organ termasuk kulit. Selain itu, anda haruslah meminum air 2 liter atau sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk memastikan tubuh anda berfungsi dengan baik. Akhir sekali, untuk mencantikkan wajah, anda haruslah makan makanan yang berkhasiat seperti ikan, vitamin dan mineral. Sekarang adalah punca penjagaan kulit. Punca pertama, kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh badan manusia.
dan mencerminkan kebersihan diri individu. Punca kedua, kulit berfungsi sebagai barisan pertahanan utama yang dapat melindungi kita daripada jangkitan dan penyakit. Jika kulit tidak dijaga, kesan buruk yang akan dialami ialah hilang keyakinan diri, seseorang individu akan disangka tidak tahu jaga penampilan diri, nampak tua dari usia sebenar dan mungkin mempunyai risiko orang sekeliling jauhkan diri. Biasa mengingat, jangan mudah percaya kepada iklan atau sesiapa sahaja. Berhati-hati dengan penipu. Selain itu, memberi perhatian semasa membeli produk kulit atau kosmetik. Sentiasa memilih produk yang tidak mempunyai bahan-bahan jenayah. Setakat ini sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.